Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Teacher Rin. Dalam pelajaran kita hari ini, kita akan belajar satu konsep yang sangat penting dalam pelbagai bidang matematik, iaitu algebra. Perkara pertama yang perlu kamu tahu ialah algebra sebenarnya ada persamaan dengan operasi aritmetik. Yang kita telah pelajari sebelum ini, ia mengikuti semua peraturan dalam aritmetik. Dan ia juga menggunakan 4 operasi utama yang digunakan dalam aritmetik, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Tetapi algebra menambah satu elemen baru dan elemen itu adalah suatu yang tidak diketahui atau kita kenali sebagai pemboleh ubah. Satu yang penting dalam algebra ialah apabila kita tidak ketahui sesuatu nilai, kita akan wakilkan nilai tersebut dengan simbol. Dan simbol itu selalunya adalah antara mana-mana huruf daripada A hingga Z. Di sini, huruf yang paling popular adalah X. Dalam aritmetik, kita akan tinggalkan soalan kita seperti ini. 1 tambah 2 bersamaan. Tetapi dalam algebra, kita tulis seperti ini. 1 tambah 2 bersamaan X. Di mana X mewakili apa-apa nilai yang kita masih tidak ketahui nilainya. Apa yang dapat kita lihat di sini adalah asas kepada persamaan algebra. Persamaan ini menunjukkan bahawa nilai di sebelah kiri adalah bersamaan dengan nilai di sebelah kanan. Di sini kita dapat lihat 1 tambah 2 merupakan nilai yang diketahui, manakala X merupakan satu nilai yang tidak diketahui. Tujuan utama kita dalam mencari satu persamaan algebra ialah untuk mencari apa nilai yang tidak diketahui tersebut. Dan itulah yang kita panggil menyelesaikan persamaan algebra. Dalam kes ini, dengan mudah kita dapat lihat 1 tambah 2 adalah bersamaan 3. Maka 3 bersamaan X atau sama juga X sama dengan 3. Nampak macam mudah kan? Itulah sebabnya dalam algebra, kita selalu berikan persamaan dalam bentuk yang lebih mencabar, seperti ini. X tolak 2 bersamaan 1 sebenarnya sama dengan persamaan 1 tambah 2 bersamaan X. Ianya disusun semula supaya tidaklah terlalu mudah untuk menentukan apakah nilai X. Jadi, dalam algebra sebenarnya, menyelesaikan persamaan sama seperti anda bermain permainan di mana anda perlu selesaikan sesuatu yang sukar menjadi sesuatu yang mudah. Kita akan belajar nanti bagaimana kita perlu lakukan itu dalam video-video yang akan datang. Tapi sekarang, jom kita lihat dulu apakah syarat penggunaan simbol yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam persamaan algebra. Peraturan pertama yang perlu kamu tahu ialah huruf yang berbeza boleh digunakan untuk memperihalkan masalah yang berbeza dengan mewakili nilai yang berbeza. Seperti yang dapat kita lihat tadi, 1 tambah 2 bersamaan X, di mana X bernilai 3. Kita juga boleh mewakilkan X dengan nilai lain di dalam masalah yang berbeza. Sebagai contoh, 5 tambah X bersamaan 10. Untuk memastikan nilai kedua-dua bahagian adalah sama, maka X mestilah mempunyai nilai 5 supaya
5 ditambahkan dengan 5 akan menghasilkan nilai 10. Jadi, X atau mana-mana huruf atau simbol yang digunakan boleh mewakili nilai berbeza pada masalah yang berbeza. Itu boleh diterima. Tetapi apa yang tidak boleh diterima ialah apabila satu-satu huruf itu mewakili dua nilai berbeza dalam masalah yang sama dan pada masa yang sama. Sebagai contoh, jika X mewakili 3 dan 5. Okay. Sebagai contoh dalam persamaan ini, X tambah X bersamaan 10. Ada pelbagai gabungan nombor yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan nilai 10. Sebagai contoh, 6 tambah 4 di mana X yang pertama mewakili nilai 6, manakala X kedua mewakili nilai 4. Ini bermaksud X akan mewakili dua nilai iaitu 6 dan 4 dalam satu masalah yang sama dan masa yang sama. Itu akan mengelirukan, betul? Jadi, dalam algebra, jika kamu lihat satu simbol atau huruf yang sama berulang daripada satu persamaan, ia akan mewakili nilai pemboleh ubah yang sama. Seperti yang kamu dapat lihat dalam persamaan algebra yang rumit seperti ini, di mana X berulang banyak kali. Semua X tersebut akan mewakili satu nilai yang sama sahaja. Ini menjadi tugas kamu untuk mencari nilai tersebut. Jadi, dalam satu persamaan algebra, satu simbol tidak boleh mewakili dua nilai yang berbeza. Bagaimana pula sebaliknya? Jika kita guna dua simbol yang berbeza untuk mewakilkan nilai yang sama. Ya, sudah pasti boleh. Jom kita lihat. Katakan kita ada satu persamaan A tambah B bersamaan 2. Apakah kemungkinan nilai yang akan diwakili oleh A dan B supaya nilainya menjadi 2? Baik, jika A adalah kosong, maka B membawa nilai 2 supaya hasil tambah persamaan ini menghasilkan 2. Atau kita boleh terbalikkan nilai supaya A bersamaan 2 dan B bersamaan kosong. Juga akan menghasilkan jawapan yang sama. Tetapi ada satu kemungkinan nilai yang mungkin iaitu A bersamaan 1 dan B juga bersamaan 1 yang juga akan menghasilkan nilai 2. Jadi, walaupun A dan B mempunyai simbol yang berbeza dan selalunya kita akan gunakannya untuk mewakilkan nilai yang berbeza, akan ada juga masa di mana kedua-duanya akan mewakili satu nilai yang sama. Jadi, masalah ini dapat membantu kita memahami satu perkara yang sangat penting untuk menerangkan bagaimana simbol digunakan dalam algebra. Adakah kamu sedar bahawa terdapat pelbagai penyelesaian yang mungkin bagi satu-satu persamaan? Dalam erti kata lain, B boleh membawa nilai kosong, 1 atau 2 bergantung kepada nilai yang dibawa oleh A. Jika A adalah kosong, maka B adalah 2. Jika A adalah 2, B adalah kosong. Dan jika A adalah 1, B adalah 1. B tidak boleh membawa dua nilai yang berlainan dalam satu masa yang sama. Tetapi nilainya boleh sentiasa berubah bergantung kepada nilai A yang juga boleh berubah. Dalam algebra, ini dipanggil pemboleh ubah, di mana nilainya akan berubah. Maka di sini kita simpulkan bahawa A dan B adalah pemboleh ubah. Seperti yang telah cikgu terangkan tadi,
algebra sebenarnya ada persamaan dengan operasi aritmetik. Tetapi algebra menambah satu elemen baru, iaitu pemboleh ubah. Ada satu lagi perkara penting yang ingin cikgu terangkan di sini, dan ini boleh membantu kamu untuk menyelesaikan kebanyakan soalan berkaitan algebra. Dan ia ada kaitan dengan pendaraban. Ini adalah 4 operasi asas yang kita ketahui: penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Dalam pembahagian algebra, kita selalu tulis operasi bahagi dalam bentuk pecahan seperti ini. Dan operasi biasa, keempat-empat operasi ini sama sahaja. Hanya perlu terus melakukan operasi terhadap soalan yang diberikan. Dalam algebra, darab mempunyai sedikit ciri-ciri istimewa berbanding operasi yang lain. Jika kita lihat dua simbol bersebelahan tanpa sebarang tanda operasi, kita boleh anggap kedua-dua simbol itu adalah didarabkan. Sebagai contoh, selain menulis A darab B, kita juga boleh abaikan tanda darab dan hanya menulisnya sebagai A darab B. Memandangkan tiada sebarang tanda operasi dapat dilihat di sini, kita tahu bahawa kita perlu mendarabkan kedua-dua pemboleh ubah itu, iaitu A darab B. Setakat itu saja penerangan cikgu tentang asas algebra. Kita akan bersama lagi dalam video yang akan datang untuk melihat jenis-jenis pemboleh ubah yang ada di dalam algebra. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa bersama Teacher Rin dalam video yang akan datang. Jumpa lagi.